Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 30 Mei bersama saya Nazira Syaringan dan berikut tajuk utama malam ini. Daging babi dan produk halal dicampur dalam satu bekas. Juga deposit tabung haji cecah 88 bilion ringgit setakat Mei. Premis jual makanan import dari Korea dikesan pamer daging babi dan makanan halal di ruang jualan sama. Lebih teruk, produk sejuk buku itu diletakkan di dalam bekas yang sama. Perbuatan ini dikesan dekat sebuah premis menjual produk makanan import dari Korea Selatan dan Jepun di Raja Uda, Butterworth. Menurut Pegawai Kesihatan Persekitaran Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKMM Jabatan Kesihatan Pulau Pinang Muhammad Wazir Khalid, meskipun premis tersebut menjual produk tersebut kepada masyarakat bukan Islam, namun tindakan meletakkan produk makanan halal dan tidak halal di dalam bekas sama tidak seharusnya berlaku kerana ia boleh menimbulkan keraguan pengguna. Berikutan itu, pihaknya memberi nasihat dan meminta pemilik premis membuat pengasingan agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kita tak nak benda ini bercampur dan berlaku penjualan sama ada melalui GrabFood, Foodpanda dan sebagainya, dan kita khuatir orang-orang di luar tidak tahu makanan-makanan tersebut telah bercampur dengan makanan-makanan yang non halal. Ini yang kita pandang dari sudut tersebutlah. Kita untuk mengelakkan benda-benda ini berlaku dan kita syorkan kepada pemilik supaya membuat pengasingan. Selain kesalahan mencampur adukkan produk tersebut, pemilik yang baru setahun memulakan perniagaan itu turut melakukan kesalahan dari segi pelabelan. Suruhanjaya Patuh Syariah perlu ditubuhkan bagi memastikan kawal selia industri halal di negara ini dapat disatukan dan dilaksanakan dengan lebih komprehensif. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kawal selia sedia ada lebih terhad kepada sektor keuangan Islam melalui Bank Negara dan Suruhanjaya Security, manakala Jabatan Kemajuan Islam JAKIM pula mengawal selia industri halal. Oleh itu, kawal selia lebih komprehensif boleh disatukan. Misalnya, melalui penubuhan Suruhanjaya Patuh Syariah. Saya menyeru saranan ini dapat diberikan perhatian sewajarnya agar aspirasi menjadikan Malaysia sebagai model rujukan utama dalam bidang ekonomi halal dapat direalisasikan. Dalam ucap tama sempena syarahan Tun Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri berkata lagi, ekonomi Malaysia kini berdepan dengan ketidakpastian yang berlaku di peringkat global selain persaingan semakin sengit dalam ekonomi serantau. Namun peranan dan sumbangan ekonomi halal tempatan terhadap ekonomi negara masih boleh dipertingkatkan atau ditambah baik supaya menjadi lebih signifikan. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy Report 2016-2017 hingga 2020-2021, Malaysia menduduki peringkat pertama daripada segi skor petunjuk ekonomi Islam global, bahkan Malaysia menunjukkan prestasi teratas dalam sektor keuangan Islam. Namun 6 sektor lain iaitu makanan halal, pelancongan, fashion, kosmetik dan farmaceutical, media dan rekreasi masih ada ruang yang diperbaiki untuk meningkatkan skor dalam sektor tersebut. Pelaksanaan undang-undang syariah perlu diperkasa melalui fatwa baharu atau pindaan fatwa sedia ada yang berfungsi sebagai sumber perundangan. Timbalan Ketua Pendakwa Syar'i Jabatan Pendakwaan Jenayah Syariah Selangor, Tuan Atras Muhammad Zain berkata, tafsiran fatwa yang jelas membolehkan tindakan undang-undang diambil terhadap mana-mana pihak yang mengamal atau menyebar fahaman menyeleweng daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ada sebahagian fatwa yang kita dah keluarkan macam saya contohkan dalam slide kita tadi, bahawa dinyatakan secara umum tentang bid'ah lah, tentang khilafiyah lah dan sebagainya, tetapi tidak ada kenyataan khusus di dalam fatwa tersebut yang menyatakan bagaimana ianya boleh dikuatkuasakan seandainya perkara itu disebar luas dalam masyarakat. Tetapi ada sebahagian di dalam fatwa yang dikeluarkan ada menyatakan, contoh dalam tentang akidah, tentang Hizbut Tahrir dan sebagainya, ada dinyatakan seandainya melakukan perkara ini boleh diambil tindakan selanjutnya dan sebagainya oleh pihak berkuasa. Tambahnya, pindaan fatwa terletak pada bidang kuasa Jabatan Mufti setiap negeri. Setakat ini tiada ketetapan dan tafsiran yang jelas dalam Undang-Undang Islam di Selangor berhubung fahaman yang boleh dianggap sesat.
Justru tafsiran fatwa yang jelas dapat menangani persoalan bid'ah dalam masalah khilaf seperti membaca Yasin pada malam Jumaat, tahlil serta kenduri arwah. Beliau berkata demikian pada konvensyen perundangan jenayah syariah kebangsaan bertajuk Jenayah Cyber di Shah Alam hari ini. Majlis dirasmikan Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Agama Islam, Pengguna dan Industri Halal Selangor, Muhammad Zawawi Ahmad Bugni. 84 petugas tabung haji TH atau Advance Party yang merupakan kumpulan kedua berlepas ke Tanah Suci hari ini bagi membuat persediaan operasi haji 1443 Hijrah. Pengarah Eksekutif Haji TH, Datuk Seri Said Salih Said Abdul Rahman berkata, petugas tersebut merupakan mereka yang berkhidmat dalam sektor perubatan, kebajikan dan petugas media. Selamai 13 orang telah pun berangkat ke Tanah Suci dan sedang pun berada di Mekah dan juga di Madinah. Jadi kumpulan ini kebanyakannya akan bertugas di Madinah dan mereka membuat persiapan untuk menerima kumpulan jemaah haji yang pertama yang akan sampai di Madinah pada 4 hari bulan Jun ini. Dan saya mendapati bahawa semua petugas-petugas telah pun bersiap sedia dan mereka akan membuat persiapan yang serapi mungkin. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis pelepasan petugas haji di Hotel Movenpick Sepang pagi tadi. Jelas beliau meskipun tahun ini hanya sekitar 340 petugas haji berkhidmat, namun beliau yakin petugas-petugas yang berpengalaman dan berkebolehan terbabit dapat melaksanakan pelbagai tanggungjawab terhadap jemaah haji. Sementara itu, wakil petugas media dari TV Al-Hijrah berkata mereka teruja meskipun menerima panggilan menunaikan haji pada saat-saat akhir. Segala persiapan dan persediaan mental serta fizikal telah dilakukan agar ibadah dan tugas dapat dilaksanakan sebaiknya. Terkejut, tapi Alhamdulillah persiapannya kita buat secara pantas. Persiapan mental yang harus siap siagakan bukan sahaja untuk beribadah tapi untuk bertugas. Alhamdulillah, persiapan jalan lancar dan rasa macam tak sabar lah nak ke sana. Terima kasihlah pada TV Hijrah kerana memilih saya untuk pergi kali untuk tahun ni. Bagi petugas bernama TV Zalina Maizan Ngah 46 tahun, panggilan haji kali ini merupakan hadiah buat dirinya setelah berkhidmat selama 20 tahun dalam bidang penyiaran. Kalau semalam semua orang yang mempunyai karier seperti saya menyambutnya Hari Wartawan Nasional semalam, jadi saya anggap hari ini adalah hadiah paling bermakna dalam hidup. Dan kebetulan pula semalam baru kita dapat laporan PCR tu yang mengesahkan bahawa kita negatif COVID dan dibolehkan untuk pergi ke Mekah. Semuanya mendebarkan, tapi saya anggap inilah hadiah yang paling bermakna lah dalam karier, dalam kerjaya selama 20 tahun ni. Menjadi tetamu Allah tu sangat istimewa. Dalam pada itu, menurut Datuk Seri Said Salih, baki petugas haji akan berlepas pada 2 Jun dan 5 Jun ini. Tambahnya sebanyak 48 penerbangan sewa khas disediakan bagi haji tahun ini menggunakan pesawat A330-200 Malaysia Airlines dan Saudi Airlines. Dan sebanyak 8 stesen pelepasan akan digunakan untuk jemaah haji di seluruh Malaysia bagi urusan melapor diri, antaranya Kota Baru, Kuala Terengganu, Alor, Bayan Lepas, Senai, Kuching, Kota Kinabalu dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Umat Islam di negara ini diseru untuk membuka akaun di tabung haji TH seawal usia kelahiran. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad berkata, ketika ini kesedaran orang Islam untuk membuka akaun di TH masih rendah dan ia tidak sepatutnya berlaku. Orang Islam ni saya nampaknya bukan saja bab penyimpan tabung haji, bab simpanan lain boleh tak buat. Hatta di segi sudut ataupun kesedaran untuk simpan takaful, terutamanya bagi orang Islam pun kita tengok agak kurang berbanding dengan orang lain. Jadi itu satu perkara yang sepatutnya kena ada kesedaran di kalangan sifat untuk nak menyimpan ni daripada kecil lagi. Itu penting. Menurut Datuk Idris, mereka yang mempunyai akaun di TH akan menikmati pelbagai manfaat seperti menerima agihan keuntungan, zakat ditunaikan, patuh syariah, dikecualikan cukai pendapatan dan boleh turut serta dalam pelbagai kempen yang dijalankan TH. Selain itu, katanya urus tadbir yang cekap sehingga berjaya mencatatkan rekod tertinggi deposit mencecah RM88 bilion setakat Mei 2022 adalah bukti institusi pengurusan haji negara itu sangat diyakini.
TH hari ini melaporkan terus mencatatkan rekod tertinggi dengan jumlah deposit mencecah 88 bilion ringgit setakat Mei 2022 dan jumlah deposit TH meningkat hampir 16% kepada 88 bilion ringgit daripada 75.92 bilion ringgit yang direkodkan pada 31 Disember 2020. Namun daripada kejayaan itu, kira-kira 55% umat Islam di Malaysia didapati masih belum mempunyai akaun TH. Pemandu Pro 2 Myvi Putih yang tular kerana mencetuskan provokasi di lebuh raya MRR2 awal bulan ini dipenjara sebulan dan denda RM16,000 selepas mengaku salah terhadap dua pertuduhan di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Yuva Rajan Muniandi, 32 tahun, berhadapan dua pertuduhan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Bagi pertuduhan pertama, Yuva Rajan didakwa memandu kereta Myvi secara melulu dan berbahaya kepada pengguna jalan raya lain kira-kira jam 5.30 petang 7 Mei lalu. Tertuduh juga hilang kelayakan memegang atau mendapatkan lesen memandu tidak kurang 5 tahun. Bagi kesalahan kedua, Yuva Rajan dituduh menggunakan nombor pendaftaran kenderaan palsu. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu memperoleh lebih 1.2 juta ringgit hasil lelongan kenderaan sita pada lelongan awam kenderaan hari ini. Timbalan Pengarah JPJ M. Janagarajan berkata, 80 kenderaan membabitkan 63 kereta, 4 buah lori dan 13 motosikal dilelong. 22,501 Menurut Janagarajan, 59 daripada 80 kenderaan terbabit adalah kenderaan klon yang boleh didaftarkan. Bidaan lelongan awam tertinggi melibatkan sebuah kereta Honda Integra Type S dengan harga RM44,000 dengan harga permulaan RM16,800 dan yang termurah adalah sebuah motosikal jenis Nitro yang tidak dapat dilesenkan dengan harga RM50. So dekat negeri lain pun saya ingat mereka akan gunakan kaedah yang samalah. Kaedah yang sama. Ini saya kaedah yang terbaik. Pada pandangan saya memang kaedah yang terbaik. Everybody dapat peluang, semua orang dapat peluang, bidder semua dapat peluang. Mereka dengan live mereka boleh bid dekat situ lah. Tak ada apa-apa. Tadi pun tuan-tuan dapat tengok tadi, tak ada apa-apa isu yang ketidakpuasan hati, tak ada. Untuk rekod, JPJ telah melelong 636 buah kenderaan pelbagai jenis dengan jumlah kutipan sebanyak 5.9 juta ringgit. Selepas ni, ubat kurangkan radang paru-paru COVID-19 terhad. Alhamdulillah, bertemu kembali. Masalah radang paru-paru kini sudah tidak asing lagi bagi pesakit COVID-19 yang mengalami jangkitan tahap 4 dan 5. Bahkan ada yang terpaksa mengalaminya untuk tempoh yang lama sehingga menjejaskan aktiviti harian mereka. Menurut pakar perunding Jabatan Perubatan Bahagian Respiratory Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM, Profesor Madya Dr. Wong Chi Kuan berkata, risiko radang paru-paru akibat COVID-19 boleh dikurangkan namun terhad. Jelasnya setakat ini masih tiada ubat lain selain steroid yang dilihat mampu mengurangkan radang di bahagian paru-paru. Kalau nak mengurangkan risiko tu, kebanyakannya kita akan bagi ubat steroid masa dalam jangkitan yang serius itu. Itu untuk mengurangkan tahap kerosakan paru-paru dan mengurangkan kejadian kematian di kalangan pesakit-pesakit ini. Tambahnya, kebergantungan steroid bagi setiap pesakit adalah berbeza mengikut tahap keradangan. Ada individu mengambil masa lebih panjang daripada tempoh masa ditetapkan dan itu adalah perkara biasa. Dalam pada itu, beliau memaklumkan selepas pesakit sembuh daripada radang paru-paru, ia akan meninggalkan parut di kawasan tersebut yang dipanggil organizing pneumonia. Kemudiannya menyebabkan pesakit mengalami gejala sesak nafas serta batuk berpanjangan. Namun untuk menilai sama ada ia kerosakan kekal atau sebaliknya, pakar kesihatan perlu membuat penilaian keseluruhan dahulu. Parut itu akan terjadi selepas radang itu sudah surut. So dia ambil masa lebih kurang kadang-kadang 6 minggu sampai 12 minggu. Ada yang sampai 6 bulan baru kita nampak berapa kerosakan di paru-paru tersebut. Okay.
kadang-kadang sampai masa itu baru kita tahu berapa fungsi paru-paru pesakit itu telah terjejas. So, kita tak boleh beritahu pesakit bahawa keadaan dia sudah jadi kekal masa dalam 6 bulan yang pertama selepas jangkitan kuman. Sementara itu, jelas Profesor Madya Dr. Wong lagi, beliau meminta bekas pesakit COVID-19 tahap 1 hingga 3 yang mempunyai gejala selepas 4 minggu dijangkiti COVID mendapatkan rawatan pemulihan atau rehabilitasi di klinik-klinik berhampiran dengan segera. Sementara itu, pakar perunding Jabatan Perubatan Pemulihan Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM Profesor Madya Dr. Anwar Suhaimi memaklumkan gejala long COVID-19 yang dialami bekas pesakit COVID-19 boleh diatasi. Jelasnya, pesakit hanya perlu menjalani rawatan pemulihan atau rehabilitasi bagi menjadikan tubuh badan kuat seperti sebelum dijangkiti virus berkenaan. Tambahnya, berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia 10 Mei lepas, hanya 9,230 bekas pesakit menjalani rehabilitasi long COVID-19. Angka tersebut dilihat membimbangkan kerana menunjukkan kesedaran orang ramai untuk mengatasi gejala tersebut masih rendah. Dan jika ia berpunca dari COVID, yang saya ingin tekankan ialah gejala-gejala ini boleh diatasi. Jadi dengan bukan saja dengan ubat-ubatan tetapi lebihnya kepada pemulihan ataupun rehabilitasi. Kalau betul ia adalah long COVID, ia tidak menggunakan ubat-ubatan, suntikan jauh lagi daripada pembedahan. Ia lebih kepada proses pemulihan dan kita akan bekerjasama dengan pesakit untuk memastikan setiap pesakit mencuba mencapai kapasiti semaksimum boleh dari segi kefusian, kalau boleh sebagus sebelum COVID. Dalam pada itu, selain gejala ketara seperti batuk berpanjangan, sukar bernafas, mudah demam, sukar untuk tidur dan sebagainya, pesakit perlu cakna dengan simptom yang tidak begitu jelas seperti simptom kognitif. Jelasnya, ramai pesakit yang mendapatkan rawatan pemulihan di PPUM mengambil masa yang lama untuk pulih daripada gejala tersebut. Kami di Pusat Perubatan Universiti Malaya masih memantau pesakit-pesakit yang memberi simptom sebegini. Sedih sekali pada gelombang yang lalu, gelombang Delta, kami perhatikan secara rawak 50% pesakit pada masa 3 bulan masih menunjukkan tanda-tanda kognitif yang mungkin mereka tidak sedar, tetapi pada pemeriksaan kognitif yang teliti, simptom masih wujud. Dan daripada 50% ini, 3 bulan kemudian, maknanya pada 6 bulan, 40% masih mempunyai simptom kognitif. Meskipun pesakit boleh membuat rawatan kendiri di rumah, namun mereka digalakkan untuk ke hospital supaya punca sebenar simptom berkenaan dapat dipastikan kerana berkemungkinan ia merupakan gejala bagi penyakit serius dan bukan berpunca daripada long COVID-19. Justru beliau menegaskan agar pesakit tidak melengahkan masa untuk berjumpa doktor bagi mendapatkan rawatan segera. Pusat Penyelidikan dan Kerjasama Ketagihan Nikotin NARCC ingin memperluaskan penggunaan aplikasi berhenti merokok gempak kepada orang ramai. Menurut penyelidiknya Zarwina Yusof, keberkesanan aplikasi tersebut kepada perokok tegar dapat dilihat apabila 10% pengguna aplikasi itu berjaya berhenti merokok dalam tempoh 2 bulan. Kajian awalan, seramai 41 orang perokok telah berjaya menggunakan aplikasi gempak untuk keseluruhan fungsi dalam apps tersebut. Selepas sebulan lebih, 32 orang berjaya menggunakan gempak. Dan daripadanya, separuh daripada 32 orang itu berjaya mengurangkan kadar pengurangan ambilan rokok harian mereka. Dan 3 orang daripadanya berjaya berhenti merokok setelah menggunakan gempak. Jelasnya lagi, walaupun pengguna sudah berjaya meninggalkan rutin tersebut, pihaknya masih berhubung dengan mereka untuk mengetahui perkembangan terkini. Tambahnya, penggunaan aplikasi itu juga memudahkan pengguna untuk konsisten dengan elemen tambahan yang sangat membantu. Pemangku Pengarah Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya, Dr. Amiruddin Kamsin berkata, elemen catatan penyimpanan wang yang dikeluarkan untuk kos rokok antara salah satu faktor penyumbang pengguna akan konsisten menggunakan gempak untuk berhenti merokok. Kita dapat mengesan dari sudut sebanyak mana wang yang telah berjaya disimpan sekiranya mereka tidak merokok. So ini adalah merupakan salah satu yang mungkin faktor yang mendorong kepada mereka lebih jelas tentang
penjimatan yang mereka boleh laksanakan sekiranya tidak merokok, dan ini mungkin dapat membantu mereka untuk tidak merokoklah. Aplikasi itu juga mempunyai kandungan seperti sistem pengesanan klinik kesihatan bagi mendapatkan bantuan sokongan daripada pakar selain video kesedaran, maklumat dan tips serta sokongan sosial. Mereka yang berhasrat untuk berhenti merokok boleh mendaftar di talian 011-2753-2692 dengan menghantar kod gempak atau boleh hadir ke booth gempak untuk mendaftar secara terus di Majlis Pelancaran Polisi Bebas Tembakau dan Produk Rokok di Universiti Malaya yang bermula seawal pukul 8 pagi esok. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. 70 penghuni Pusat Jagaan Al-Fikrah Kajang diraikan Malaysian Relief Agency MRA dalam Majlis Jalinan Kasih sempena sambutan Aidilfitri. Setiausaha Agung MRA Dr. Syahrizal Azwan Samsudin berkata, program itu bertujuan memberikan keceriaan kepada penghuni pusat jagaan ini yang jauh daripada keluarga. Tujuannya adalah untuk meraihkan penduduk di sinilah, warga emas di sini, di mana mereka telah berada di sini ada yang bertahun-tahun lamanya, dan kita raikan mereka lah, dan untuk menggembirakan mereka dengan pelbagai aktiviti. Bagi menambah keceriaan kepada warga emas di pusat jagaan ini, pelbagai perlawanan diatur, antaranya catur, dam haji serta persembahan lagu yang disampaikan sendiri oleh penghuni pusat jagaan ini hasil daripada latihan kelas muzik yang diberikan melalui program bersama MRA yang diadakan sebelum ini. Beliau berkata demikian pada program yang dianjurkan dengan kerjasama syarikat korporat iaitu Selcom yang menaja juadah makanan raya dan juga pemberian duit raya kepada penghuni rumah jagaan ini. Sementara itu, pengerusi Pusat Jagaan Al-Fikrah Nurul Atikah Muhammad Azmi berkata, program yang dianjurkan MRA telah memberi banyak kesan positif kepada penghuni, terutama melalui kelas muzik yang telah dianjurkan awal tahun ini. MRA dah mengadakan satu program iaitu kelas muzik buat ayahanda bonda saya di sini, dan program ni sangat bagus dan saya sendiri nampak feedbacknya yang sangat ketara buat kehidupan ayahanda bonda. Diorang nampak lebih ceria, lebih sihat, lebih gembira. Beliau turut menyuruh agar orang ramai untuk sama-sama hadir memberikan sumbangan bukan sahaja wang ringgit, malah sumbangan tenaga dan berkongsi kasih sayang dengan penghuni pusat jagaan tersebut. MRA yang komited membantu individu memerlukan mengalu-alukan sumbangan rakyat Malaysia. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial laman web MRA di www.mra.ny atau hubungi talian 03 9174 4672. Kepada mana-mana pihak yang ingin menjadi sebahagian misi kebajikan MRA, sumbangan boleh disalurkan menerusi akaun bank seperti tertera. Pertubuhan Akademik Al-Bayan berhasrat melahirkan lebih ramai da'i mu'alaf yang profesional serta kompetent dalam mendepani agenda pemerkasaan ummah melalui aktiviti dakwah di dalam dan luar negara. Pengasasnya Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan berkata, langkah itu bagi membimbing anak-anak mu'alaf sehingga menjadi duta Islam bagi merancangkan usaha dakwah kepada pelbagai bangsa dengan menggunakan bahasa ibunda mereka. Menurut Dr. Nur Muhammad Hadi, akademik itu kini dalam proses membangunkan satu pusat pengajian tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf di Kampung Peguh Alur Gajah, Melaka. Untuk mengumpulkan seramai mungkin golongan mu'alaf yang mana kita nak jadikan Pertubuhan Akademik Al-Bayan adalah satu pertubuhan untuk memperjuangkan golongan mu'alaf, dan insya-Allah dalam masa terdekat kita akan usaha untuk mendaftarkan seramai mungkin golongan-golongan mu'alaf, dan kita akan usaha bekerjasama dengan semua pihak untuk membimbing golongan mu'alaf untuk menjadi duta Islam iaitu da'i mu'alaf insya-Allah. Dr. Nur Muhammad Hadi ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Pertubuhan Akademik Al-Bayan tahun 2022 di Masjid Bandar Instek Nilai Negeri Sembilan. Majlis dihadiri 80 mu'alaf dari Persatuan Cina Muslim Malaysia Makmah dan 50 anak yatim dari Pertubuhan Baitul Barakah Ummul Qura. Turut hadir Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof. Dan apa yang menarik ialah apabila kita mendapat makluman bagaimana Akademi Al-Bayan ini akan menubuhkan satu pusat khas untuk dakwah bagi golongan mu'alaf.
satu golongan yang harus kita sebagai umat Islam khususnya beri perhatian, beri kerjasama, beri semangat dan dorongan kepada mereka. Beliau juga berharap semua pihak memberi sokongan berterusan dalam menyantuni golongan mualaf. Mereka yang berminat untuk berinfak ke Pertubuhan Akademik Al-Bayan boleh menyumbang ke akaun Maybank dan laman web yang tertera. Sepanjang 25 tahun penubuhan Kolej Unity, institusi pendidikan itu setakat ini telah melahirkan graduan yang berdaya saing dalam pasaran kerja. Kebanyakan alumni kolej itu kini berjaya dalam bidang kerjaya masing-masing, sama ada dalam sektor kerajaan, swasta maupun bidang keusahawanan. Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Unity Amir Hamzah Mat Isa berkata pihaknya tidak hanya mengutamakan kepentingan akademik semata-mata, malah turut menitik beratkan sasiah dan kemahiran lain agar graduan kekal berdaya saing di alam pekerjaan. Saya boleh kata penerimaan itu sangat bagus. Hari ini pun kita dapat lihat graduan kita dalam pelbagai bidang dan berjaya dalam bidang mereka. Graduan kita ini selepas tamat pengajian, mereka tidak ada masalah untuk mencari kerja. Kan? Dengan sikap yang betul, maknanya dengan ilmu yang kita bekalkan, dengan pembelajaran pengalaman yang kita sediakan di Kolej Unity, kan? Mereka boleh pergi jauh. Beliau ditemui ketika majlis silaturahim Kolej Unity yang menghimpunkan 40 alumni yang juga digelar sebagai warisan Unity. Ia satu medium untuk mengekalkan hubungan baik antara alumni dan pengurusan Kolej Unity Port Dickson. Sementara itu, seorang alumni yang juga bekas pelajar cemerlang Kolej Unity, Profesor Madya Dr. Muhammad Ridwan Ahmad berkata, menjaga hubungan baik dengan pensyarah serta rakan-rakan antara faktor kejayaan seseorang pelajar. Jadi basically semasa di Unity lah, semasa saya study Unity, hubungan dengan pensyarah dan juga hubungan dengan rakan sekuliah lah yang banyak membantu dan juga banyak membina karakter saya lah untuk mencapai kejayaan pada hari ini. Jadi basically pensyarah Unity ni saya rasa unik lah daripada yang lain. Dari segi hubungan, dari segi didikan, bukan saja akademik, tapi juga dari segi hubungan kita kata spiritual lah, keagamaan, silaturahim. Jadi hubungan tu sampai sekarang masih ada, masih diteruskan dan faktor tu saya rasa yang banyak membantu kepada kejayaan lah pada hari ini. Antara alumni yang berjaya dalam bidang masing-masing adalah Ramzan Ibrahim yang menjawat jawatan penolong pendaftar di Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Ustaz Azhan Ishak iaitu pengasas Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah Ipoh dan Fudail Hakim, kaunselor di Universiti Perdana Kuala Lumpur. Kolej Unity mempunyai pelbagai program pengajian berkualiti di bawah 3 fakulti iaitu Fakulti Pengurusan dan Industri Halal, Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan serta Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Unity, pilihan terbaik anda. Kami warisan Unity. Kerajaan telah memansuhkan keperluan lesen import AP bahan makanan demi memastikan bekalan negara mencukupi. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Nazirah Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.